الله الله يا الله 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz dengar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, kamera sengit, Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh, Ustaz. Sengit. Sengit. Sengit tu kepala saya ringit. Bukan, kalau Ustaz tengok background Ustaz, outline tu robok belakang tu. Betul dah tu. Okey. Cuba tengok. Lagi sikit lagi, Ustaz. InsyaAllah. Betul. Tadi sepanjang kuliah tu semua ada tailing sikit lah. Lampu okey tak, Abad? Lampu insyaAllah okey kot. Jangan saya tanya. Sebab Abang Zaidan yang kontak saya ni. Ya, okey. Okey, rasa macam okey dah tu insyaAllah. Okey lah. Alhamdulillah. Okey, kita sambung. Malam ni kita baca balik kitab Penawar Bagi Hati. Muka surat berapa? 55 Ustaz. 55. Kemudian yang tu ke? Betul Ustaz. Kemudian pada paragraf yang kedua, pada perenggan yang kedua, muka surat 55. Maka telah berkatalah pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati dia di dua negeri. Dan kita mengambil manfaat daripada ilmu yang ditulis. Okey. Kemudian lazimkanlah olehmu saya ada catat dekat kitab saya ni.
saya belajar dulu. Guru kata, kalau orang Arab ni dia kata lazim, maknanya apa? Maknanya lazim ni wajib. Jadi dia terjemah kepada kitab, dia terjemah pada kitab, maka mereka berkata, Melayu kata lazim. Asal dia, hendaklah kamu mewajibkan dirimu. Hendaklah kamu mewajibkan dirimu. Apa dia? Akan memelihara jantung. Jantung ni bukan yang orang kata lemah jantung tu, bukan tu. Jantung ni maksud apa? Kalbu. Kalbu? Hati. Kalbu rohani lah. Qalbun ruhaniyun. Yang maksud dia hati. Maksud kalbu rohani itulah maksud dia hati. Hendaklah engkau memelihara hati engkau. Itu maksud dia. Apa tu? Kalbu rohani. Pelihara hati. Daripada segala kelakuan yang dicela. Jaga dia daripada kelakuan dicela. Seperti tu dia. Okey. Kita tengok sini dekat slide ni. Kita sambung semalam. Kita tengok slide Okey. Nampak slide tak? Belum share Ustaz. Belum nampak. Belum. Okey. Semalam kita dah baca yang ni. Takhalli. Ingat tak malam kita baca ni? Dan ini tak sambung yang ni. Nampak tak mouse saya gerak ni? Ni. Nampak Ustaz. Okey. Yang ni. Kata Imam Al-Ghazali, jika manusia itu diibarat seperti sebuah kerajaan, maka jiwanya adalah raja. Setiap raja dia ada tentera. Tentera ni panca indera. Panca indera ni apa? Tangan, kaki, lidah, mulut, telinga, mata, perut, paras. Panca indera ni dikatakan apa? 7 Anggota zahir. yang betul lahir. Hati ni, ini jiwa ni apa ni? Hati ni, yang kita sebut qalbun Ruhaniyun. rohaniyah. Qalbun rohaniyah. Bukan qalbun jasmaniyah. Tetapi qalbun rohaniyah. Tu semalam kita nasyid ni. Bahagia itu maknawi juga bersifat rohaniyah. Bahagia tu maknawi. Maknawi apa? Apa Batin. maknawi? Tak nampak. Tak nampak? Bukan berzahir. Dia juga bersifat roh. Kenapa nama dia bersifat roh? Hati itulah tempat bahagia. Bahagia itu maknawi juga bersifat rohaniah. Tu nasi dulu lah. Nasi sekarang pun okey juga. Tapi nasi dulu ni dia banyak ada, dulu guru saya kata apa tau? Dia ada matan padu'ain. Dia ada benda yang ilmu yang wajib kita belajar, dekat nasi tu ada. Dekat nasi tu ada. Itu nama dia nasi dulu, di lirik dia adalah matan padu'ain. Matan padu'ain. Jadi, kalbun rohaniyah inilah. Kalbun rohaniyah inilah yang dikatakan
sebagai raja. Dan panca indera dia apa? Tentera dia apa? Itu panca indera dia. Kalau raja ini, raja yang baik, dia pasti suruh tentera dia, suruh rakyat dia buat baik. Tapi kalau hati ini, hati dia tak baik, pasti dia suruh rakyat dia buat tak baik. Itu tangan dia dibuat tak baik, kaki dia dibuat tak baik, mata dia dilihat tak baik. Ingatan dia diingat benda tak baik. Kenapa dia ingat benda tak baik? Tak baik. Sebab raja tak baik. Raja tak baik, dia suruh rakyat dia buat tak baik. Itu peranan raja tu. Itulah peranan hati. Yang Rasulullah kata dalam tubuh manusia ni ada seketul daging. So daging ni apa? Itu kalbun jasmani tu. Kalau baik daging ni, baiklah seluruh anggota. Anggota ni apa? Anggota tu panca indera. Dan dia bernama qalb. Qalb ni apa? Qalb ni hati. Jadi jantung jasmani ni, dia bagai jisim dan dia memiliki arat. Semalam kita belajar malam. Ingat malam kita belajar malam. Bagaikan perkakas dan pemakai perkakas. Bagaikan dengan arat. Malam belajar cili. Semalam belajar kan? Bagaikan jisim dengan arat. Macam P. Ramlee katalah, irama dan lagu tidak boleh dipisahkan. Benda sama tu, irama. Lagu-lagu sama je. Dia satu lirik, satu lagu. Kalau kita tengok lagu kan, lirik oleh orang ni. Lagu oleh orang ni. Lagu lain, lirik lain. Ada orang kerja dia buat lirik je. Ada orang dia boleh buat lirik, dia buat lagu. Dulu kan, masa tahun 1996, masa tu saya mula masuk studio lah. Buat ambil kontrak nasyid dengan Cik Hakim. 96, 97 sampai 2002. Sampai 2002. Jadi dia bagi lagi kita kontrak. Kontrak buat lagu. 5 lagu, so buat 5 lagu. Tapi studio dia bayar. Budak-budak yang menyanyi dia bayar. Dia bayar bukan mahal pun. Satu lagu 150 je. Satu lagu 150. Kau ikut nilai tak ada nilai Tapi kalau buat lirik, dia bayar lagi 150. Dalam kontrak tu dia cakap, buat lagu 150, buat lirik 150, nanti penyanyi ni akan dibayar 150 ikut jumlah lagu dia nyanyi. Kalau grup ni nyanyi 4 lagu, setiap budak-budak ni akan dapat RM600. Begitulah lebih kurang. Itu dia cakap kalau nak kira harga yang dibayarkan dengan pekerjaan kita yang teruk tak baloi. Tapi sebab minat kita yang mendalam ni, kita tak kisah pasal harga. Itu ada lagu, ada irama, ada lirik. Jadi benda ni tak boleh pisah. Kalau lirik dia tak lagu, tak jadilah nyanyian. Nyanyi tak lirik, jadi instrumental. Sama macam ni. Sama kita belajar ni. Sama kita belajar ni. Apa dia? Jisim dan arat. Jisim dengan arat. Yang kita lah. Kita jisim. Ada arat dengan kita. Yang tak boleh dipisahkan. Jisim dengan arat tak boleh dipisahkan. Sama juga. Sama juga. Kalau hati ni, dia ni jahat, maka anggota akan juga jahat. Dan akal manusia ini diibaratkan tuan penasihat. Ni akal ini. Ni. Jadi raja tadi ni, dia punya jajahan ni apa? Seluruh tubuh. Ini kata Imam Ghazali. Okey. Kalau kita nak elaborate kan, nak mudah faham, tengok slide ni. Nampak tak? Ini tubuh manusia. Ini akal. Nampak Imam Ghazali dia menunjukkan perjalanan tasawuf ni. Begini fungsi dalam badan manusia.
Lepas tu wajib belajar tasawuf ni. Kita tahu dekat mana, apa guna, dekat mana, konteks dia apa, dia kena buat apa supaya menghasilkan peribadi Muslim dan mukmin. Okey. Ni akal, otak. Sebab tu orang kalau gila, dia tak ada dosa. Dia gila berlahir, dia tak ada dosa. Dia tak wajib semayang, dia tak wajib puasa, dia tak wajib belajar agama. Kenapa? Dia punya hati ni tak ada menteri. Yang peranan menteri ni adalah memberi nasihat. Jadi menteri ni, dekat raja ni, atau kita kata, akal ni, kita buatlah benda sama perjalanan ni akal. Dekat sini, ni dua-dua ni, dia akan beri satu nama. Kalau dalam bahasa moden ni, dia panggil apa? Dia panggil Intellectual. input. Dia bagi input. Dia bagi input pasal apa? Dia bagi input pada Ada raja. pada hati. Pada Hati. hati. Dia input pada hati. Pada apa? Pada ni. Dia beritahu raja ni. Ini kau jangan buat, tuanku. Berarti adalah penasihat tuanku. Tuanku jangan buat ni. Ini tuanku yang buat. Ini tuanku mesti buat. Dalam kitab kata wazir. Wazir ni menteri lah. Menteri ke orang pernah menteri lah. Wazir. Dia beri input. Untuk akal ni beri input, dia mesti ada benda nak beri. Jadi benda nak beri. Jadi ke sini akal ni dia perlu diberi benda supaya dia ada benda kat dalam dia. Inilah nama dia. Ilmu. Ilman nafi'. Ma makna ilman nafi'? Apa makna? Dia mesti dapat Ilmu yang Bermanfaat. bermanfaat. itu yang ilmu dia katakan ilmu manfaat. Pasal apa video Ustaz? Ya? Video Apa? Ustaz tak nampak muka. Muka siapa? Ada nampak ni tak? Muka saya? Tak nampak? Layar kat tak okey kot. Nampak. Nampak Ustaz. Nampak besar tu muka nampak tak? Nampak muka tapi dia kecil kat tepi. Akan nampak slide tak? Tak terbit lagi. Tak tahu kabit. Mana tak kabit? Start Ada. lagi sikit lagi. Ada. Akak internet tak kuat tu. Ada. InsyaAllah Ya. cuba. Saat ni keluar kot. Belakang ada. Belakang nampak? Jelas. Melaka dah boleh rentas daerah tu. Aduh. Baiklah. Nak main tu kenapa? Mainlah pusing apa lagi. Cannot go. Melaka dah boleh rentas daerah. Selangor ni entah bila. Lama besar. Pahang dah rentas daerah dah Pahang. Oh, Pahang dah boleh berjimba-jimba lah. Dah boleh rentas daerah. Dah boleh Boleh. di Kuantan. Boleh. InsyaAllah. Mana dalam Pahang dah boleh gerak Perak insyaAllah. boleh ke? Perak. Orang Perak mana? Boleh gerak tapi tak koneksi dua ada boleh. Tu Mida orang Perak. Mida boleh pergi Ipoh tu Mida? Boleh? Jom Tak boleh Ustaz, PKPD. Alamak, you PKPD pula. Pagar Ustaz, pagar. Kawasan saya ni kena pagar semua. Kena pagau. Kena Ya, pagau baru jadi ada. pulau melengkau. PKPD? Jadi, akal ni perlu diberi ilmu. Jadi, apa pun perjalanan manusia jadi baik, saya cakap banyak kali, dan guru-guru cakap banyak kali, sampai muntah-muntah kita dengar dulu, apa pun adalah pada dasar nama dia belajar
atau baca. Belajar. Tapi kalau orang Cina, kalau kita ni tak baca buku kan, lu tak ada baca punya orang lah. Dia kata lu tak ada baca. Lepas tu guru kata, ustaz-ustaz kata, ayat pertama yang diturunkan semasa Rasulullah di Gua Hira, dia kata apa? Iqra. Bacalah. Bacalah. Belajarlah. Dengan nama Tuhanmu. Apa maksud dengan nama Tuhan? Macam kita makan, kita kata dengan nama Tuhan, dengan nama Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhanmu. Maksudnya dengan apa? Kita makan tu dengan apa? Come on. Dengan izin Allah. Dengan izin dia. Allah. Dengan rezeki dia. Dengan izin dia. Dengan kelulusan dia. Dengan pemberian dia. Dengan ihsan dia. Dengan rahmat dia. Dia beri kita makan. Kamu juga ni Iqra bismi rabbi. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah. Lepas tu boleh belajar. Sebab ni benda atas kali ni benda paling mulia. Bagi dia ilmu manfaat. Supaya bila akal dia dapat ilmu manfaat, dia menjalankan tugas dia sebagai menteri untuk memberi input kepada hati perkara-perkara yang bermanfaat. Dia kata jangan sombong wahai hati. Wahai raja tuanku, jangan sombong. Sabar. Jangan pemarah, dia bagi input. Redha dengan ketentuan Allah, dia bagi input yang baik. Kenapa? Akal ni, dia telah ada ilmu. Maka raja ni, dia mengarahkan tentera dia ni, dia bagi satu arahan. Ni dia bagi arahan. Ni semua ni. Pada satu line yang panjang ni, dia akan bagi arahan. Ini arahan. Wahai tenteraku, buat bagian-bagian. Buat ini, buat ni, buat ni. Ini arahan ni kat sini. Dia bagi arahan ni. Dia bagi arahan pada apa? Dia bagi arahan pada Pasir Indra. Dia bagi arahan pada apa? Dia bagi arahan pada tentera dia. Wahai telinga, kau dengar benda ni. Kalau dia dapat input yang baik, kalau hati itu baik, hati itu sihat, hati itu tidak mati, maka dia akan arahkan tentera dia pada benda kebaikan dan panca indera ni akan buat tangan, kaki, telinga, mata, hidung, hati, perut, kemaluan semua akan dengan patuh untuk dia buat benda baik. Segalanya bermula kali ni. Kalau raja ni gagal untuk mendapat input yang baik daripada menteri, maka ada satu benda yang akan ambil alih dia. Yang benda ni dalam diri kita. Benda ni nama apa ni? Nafsu. Dia akan take over. Bila nafsu take over, dia akan ambil alih kerja raja kan? Dia akan beri arahan pada tentera. Apa? Kau pergi mencuri tangan. Kaki kau pergi dandut. Kau pergi kelab malam. Kau pergi buang masa. Mata kau lihat benda dosa. Telinga kau lihat benda dosa. Kau buat perkara-perkara yang melalaikan diri kau. Pergi. Ini adalah arahan daripada raja yang merintah. Pergi. Maka tentera ni, Pakcik Aidar dia kata, patut menurut arahan raja. Buat. Dia buat. Raja ni, dia punya bidang kuasa dia dekat mana? The whole body. Orang kata dia ujung rambut dan ujung kaki. Tu bidang kuasa ni, semua ni.
Okey. Nampak dan faham tak apa Imam Ghazali kata? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah nampak. Allah Ustaz. Nampak tak? Nampak tak apa maksud dia ni? Allah. Dan perjalanan ni kita hanya tahu apabila kita mempelajari ilmu Tasawuf. tasawuf. Lepas tu jaga akal ni elok-elok lah. Jangan buat benda tak baik. Nanti rosak akal. Jangan stres teruk sangat. Nanti rosak akal. Jangan tension teruk sangat. Nanti rosak akal. Jangan makan benda yang menghayalkan. Nanti rosak akal. Akal rosak nanti, hati ni macam tak ada fungsi. Bila tak ada fungsi, dia tak dapat nasihat daripada akal, maka dia diambil alih. Diambil alih oleh siapa? Diambil alih oleh seorang, satu makhluk yang sangat mengajak manusia berjahat. Nama dia nafsu. Dan nafsu ini pula tidak dididik untuk menjadi baik. Dia berada di peringkat amarah, atau lawamah, atau muhimmah, atau muhammah disebut. Maka diajaklah tentera-tentera ni, diarah tentera ni, buat benda tak baik. Ini satu perjalanan manusia tau. Yang Imam Ghazali cerita dalam kitab, yang Syekh Junaid Al-Baghdadi cerita dalam kitab, Abu Yazid Bustami cerita dalam kitab mereka. Inilah perjalanan dikatakan bagaimana jika body manusia itu bagaikan satu kerajaan, mana fungsi akal, mana fungsi hati, mana fungsi panca indera, mana bidang kekuasaan dia, mana nafsu tak mana, ada kat sini. Jadi gambar rajah ni dah menerangkan segala-galanya. Okey. Setakat ni ada soalan bertanya? Selama ni tahu tak benda ni? Tak. Secara tak langsung Ustaz. Bukan directly. Azhar? Kasar, secara kasar. Ya Ustaz. Kasar. Ustaz, boleh mintalah. Sila. Okey, tadi akal mendapat input daripada ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat pula perlu diperolehi dengan cara belajar. Yang bab nafsu ni dia dapat input di mana Ustaz? Nafsu ni dia memang watak dia. Watak ni jahat. Maksudnya peranan setan tak disebut kat sini Ustaz? Nafsu ni dia ada partner. Ni. Dia ada dia punya JV. Dia venture dia. Ini nama dia syaitan ni. Saya sebenarnya nak sampai ni tadi. Kalau Azhar tak tanya, saya terus sini tadi. Ini nama syaitan. Syaitan ni dia gunakan nafsu ni untuk take over raja ni atau menjahannamkan raja ni. Kalau nafsu ni kuat, syaitan ni lebih mudah gunakan dia. Okey. Kalau nafsu ni kuat, syaitan ni akan lebih mudah menggunakan dia. Memanipulasikan nafsu ni agar menjahannamkan hati ni dan menyebabkan dia boleh take over dan dia mengarahkan panca indera ni pada kejahatan. Jadi nafsu ni yang ada kat kita ni, jangan bagi dia kuat. Mesti nak bagi dia lemah. Okey, minta maaf Ustaz, saya sikit untuk kepahaman saya. Okey. Nafsu ni pun ada nafsu baik dengan nafsu jahat kan Ustaz? Lepas tu nak kena lemahkan dia. Kat mana Bila watak dia- nafsu jahat, nafsu baik tu? Bila kita lemahkan dia, dia baik. Bila kita biarkan dia jadi kuat. Bila kuat tu dia jahat. Bila dia lemah, dia akan mengikut peraturan hati. Bila dia kuat, dia akan langgar hati ni. Okey, kalau saya tanya lagi satu. Ini. Apa perkara yang melemahkan nafsu? Puasa. Amal ibadah. Amalan khusus. Kurangkan makan. makan. Kurangkan tidur. Kan. Betul. Okey, Korang tengok benda tak elok. apa dia?
Kita bagi contoh yang mudah. Puasa. Kalau tak puasa sekalipun, kena kurangkan makan. Ni kita kata kurang makan. Nampak tak peranan makan ni ada? Ni kalau makan langsung. Lagi satu. Kurang bercakap. Banyak berzikir. Walau Kurang tidur Ustaz. Kurang tidur. Kurang tidur. walau usus. Cepat try. Keep trying. Banyak zikir. Bukan. Keep trying. Banyak solat Yang sunat. mulai. Ingat Allah. Bangun malam. Tahajud. Tak malam tajuk. Membaca Al-Quran. Ganti jawapan. Belajar. Belajar. Dengar. Selawat. Dengar dalam semua tu tadi betul jawapan dia. Tapi dia ada satu jawapan. Ingat mati. Ingat Allah. Bebankan alamak. Bebankan dengan ibadah. Itu jawapan dia. Tutup mic lah. Maknanya memperbanyakkan ibadah. Memperbanyakkan ibadah. Jadi dengan dua benda ni, rumahlah dia. Lagi satu. Okay, one more. Ingat mati. Kuburkan Sifat berlaku. Kebiasaan buruk. Mudah. Mahmudah. Mudah. Kuburkan mahmudah. Empaikan Mazmumah. Mazmumah. Suburkan mahmudah, kuburkan mazmumah. suburkan masuk apa ni? Pupuk. Buat baik. Pupuk lah. Pupuk. Rumah ni apa? Sabar, pupuk sabar tu. Syukur, pupuk syukur tu. Redha, pupuk redha tu bila subur. Ungkai ni buang. Ungkai mazmumah, subur mahmudah. Itu nama apa? Tahalli. Maka hasilnya tajalli. Tasawuf ni dia macam ulang-ulang kat situ tau. Dua perkataan yang popular. Mazmumah, mahmudah. Buang mazmumah, takhalli. Masukkan mahmudah. Yang dia tahalli. Guru kami, dia bagi contoh lagi mudah. Korang belajar ni untung tau. Ada nota, ada apa. Dulu kami belajar dulu kan. Kayak apa kan. Kena buat sendiri je. Guru bagi contoh begini je yang saya faham lah. Dia kata dia dua perkataan ni. Ni arwah Ustaz Azra'i cakap ni. Kak Sarah ada tak Kak Sarah? Sarah Begum. Ada Ustaz. Kak Sarah duduk Bukit Ceras Saya duduk Bukit D Ustaz. Saya belajar dulu kat Bukit A tau. Tu saya nak tanya Ustaz, belajar Ustaz Said Ustaz Azra'i. Tak kenal. Kalau Ustaz Said kenal lah. Said mungkin dia Bukit A ni, Bukit Ceras dia besar kan. Yelah. Surau yang dekat dengan
kubur tu. Tahu Ustaz. Tahu kan atas bukit tu kan? Tahu Ustaz. Tu dekat negeri tu ada rumah Ustaz Azra'i. Oh, saya tak Azra'i dia kerap mengajar kat surau tu lah. okey Ustaz. Tu saya selalu datang Bukit A tu. Okey. Ini cerita lama lah Kak. Tahun 93. 93 gitulah. Surau tu dah jadi masjid sekarang. Ya ke? Oh, saya dah lama tak pergi. Sebab dulu saya pernah pergi sekejap, saya tak kenal lah orang sana dah. Ada seorang dua saya macam kenal, yang lain tu dah orang lain dah. Oh, seorang tu jadi dataran masjid Okey, Kak Masita nak tanya apa? Masita Rasak. Sorry Ustaz, tekan. Tadi saya pergi rumah Kak Masita Ya. Allah. Pergi rumah orang hantar buku, tak ingat rumah siapa. Mana memang tu. Terima kasih Ustaz. Okey, no problem. Sebab buku tu 4 kan? Saya fikir saya nak post pun tak apalah, saya pergi sekejap. Nampak kan buku tu Okay. Dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nama dia. Kalau guru kami kata, dia kata tuang. Atau buang. Mula-mula ni hati. Saya rasa kalau belajar pakai PowerPoint ni lebih menarik lah saya rasa lah. Kalau saya jadi student saya rasa macam lebih menarik lah. Sebab saya boleh catat nota. Saya tak tahu lah orang lain rasa macam mana. Boleh tengok balik yang lepas-lepas. Ya. Kalau saya tak tulis nota, memang kau melopong lah kat rumah. Melopong ni. Wah, Karus. Tak nampak ya Ustaz? Boleh pun melopong. Tak nampak ya? Karus tangan kiri Karus? Atau saya nampak atas kiri? Karus tangan kanan kiri? Tulis? Kiri. Karus tulis dengan apa? Karus buat iklan gigi senyum. Left-handed. Oh, left-handed. Left-handed, tangan kiri. Oh, kau tangan kiri tu nampak tangan kiri. Kadang-kadang kalau kita selfie dia opposite. Kamera. Kau tangan kiri. Mankidal lah, geng Mankidal. Tu left-hander tu. Ustaz, suara Ustaz ada pantulan. Kalau dia pakai speaker cakap, nanti dia mengaum. Haji Azul tak ada speaker. Kenapa dia kadang mengaum Dia orang pakai speaker dia mengaum Interference. Dia ada 2 handphone dekat kot. 2 handphone. Kena pakai satu. Tutup satu. Satu lagi suara tu tutup. Jadi Pakai satu-satu Ustaz. Ini macam ramli cakap kuang-kuang-kuang. Kuang. Okey. Dulu guru dia kata hati ni kau kena tuang. Kau kena buang. Dia kata kau kena buang apa? Ni saya nak tunjuk. Macam mana dulu saya catat lah. Apa benda yang nak kena tuang? Ni. Okey. Besar ni. Besar ni kecil. Nak tuang apa? Nak buang apa? Sifat mazmumah. Dia the main question. Jadi kita kena clear benda ni. Yang kita sebenarnya nak buang apa ni baca kita ni. Nak buang apa ni? Inilah nama dia. Takhalli. Ini nama dia. Mazmumah. Mazmumah tahu kan apa kan? Tahu Sifat Ustaz. tercela. Banyak makan. Penat aku cakap. Banyak Mazmumah ni cakap. sifat keji. Jangan ditanya Mas Mumah tu siapa dah Ustaz. Jangan ditanya Mazmumah apa. Tanya ke mana aku pergi. Jangan tanya. Mazmumah. Aduh. Berapa kali cakap Mazmumah. Kan dia WhatsApp aku sebelah.
Ustaz, sebenarnya nak tanya madmumah yang Ustaz, aduh aku baru nak tidur. Ustaz respon lah, dia dah tidur. kena tolong saya, jangan bagi darah tinggi saya naik tau. Bagi saya rehat sikit lah. Jangan tanya benda yang saya dah cakap tahun-tahun kan. Ustaz, madmumah tu apa? Madmumah tu air mutlak ke? Kalau darah tinggi. Bukan darah tinggi, boleh masuk ICU. Aduh. Sebab tu dia kata benda yang saya cakap ni kena faham. Madmumah. Jangan WhatsApp saya, Ustaz, apa mah. Madmumah ni kita tulis. Ini apa ni? Sifat terkeji. Tamak, haloba, dengki, pemarah. Sifat-sifat tak baik lah saya cakap macam tu kan. Membawang. Membawang, mengunyit, melobak, mencuri kering, menumis. Menumis apa? Masak. Buang. Bila dah buang, nanti hati ni dia tak marah-marah dah, dia tak warna merah dah. Dia warna hijau. Oh, tak ada evidence. Dia dah tak marah, dia dah cool. Dia dah relax sikit. Dia dah mula relax sikit. Bila dia dah relax sikit ini, apa kerja kita? Kita kena Tuangkan sifat masuk mudah. sifat mahmudah. Sifat mahmudah. Masukkan. hias, Hias. Oh, hias. isi. Lagi sekali, orang akan bertanya, nak isi apa? Sifat mahmudah. Sifat-sifat terpuji. You are very right, my friend. Kita begini. Makcik Maznah lama tak nampak Lah. Pasal tak? Betul. Saya selalu perasan tau kalau orang tak ada. Ada kat FB Ustaz. Ada kat FB. Alam pun jadi kat FB. Nama apa tadi? Kat FB. Kadang-kadang diorang ni pakai nama lain. Pakai nama dia. Nama glamour Ustaz. Nama anak. Nama Joya tak ada lagi Ustaz. Saya tak pernah tengok lagi Ustaz. Leman Joya tak ada Ustaz. Dia tak ada kan? Tak ada Ustaz. Aku create nama tu ke tak ada tu. Abang Leman tak ada. Dekat ni tak ada lah. Nanti tengok dekat FB kejap. Banyak nama dah ditelan zaman, Ustaz. Oh. Zam, kau Zam kat FB Zam. Aku cari kau Zam. Kau ada kat FB FB macam tak seronok lah Ustaz. Ya kan? Ada orang seperti FB. Cik Zam lain dia tak okey dia join FB. Zam dekat Safak ni. Dekat Safak ni. Okey. Jadi nak bagi apa pada hati ni? Bagi dia, masukkan dia kat sini. Jadi dengan rajah yang ringkas ni, kita faham benda ni. Ini nama dia Mahmudah. Mahmud. Orang nama Mahmud ni terpuji. Ini terpuji. Aku cakap Zam, aku panggil Zam, dia dah masuk dalam. Abang Razak. Abang Razak Marus, Shinchan. Shinchan ni Abang Razak. Ni dulu pengurusi surau. Ni abang kami ni Abang Razak. Okey. Mahmudah. Masuk dalam ni. Jadi, yang tuang dengan buang itulah yang tuang dengan buang itulah yang dinamakan sebagai Al-Khalil. Khali. Dan isi dan hias itulah yang nama dia
Ahli. Ali. Ahli. Beza kho dengan ha je Ustaz Huruf ni beza dia kha dengan ha. Okey, these two. Itulah yang Piramli dengan Sudin dengan Aziz belajar tu. Oh ya kan ya? Jim Sampai ha guru aku dah mati dah dia kata. Lepas tu M. Itu yang jadi M tu. Umar ni apa Pak Umar? M. Ini saya tahu ni, saya kenal ni. Saya tahu. M cikgu confident. Mana cikgu tak sakit jantung? Kau jangan aku tanya besok ni magrumah ni apa? Tahu Ustaz apa? Air yang suci. Saya tukar nama Ustaz. Kali kau dengan mos ni air yang suci. Confident je. Air yang suci menyucikan. Mahmudah dia kata. Allah. Jangan buat gitulah. Okey. Ini proses Penyucian. Jali. Menyucikan hati. Apa ngaji ni? Aku dah beri dua orang. Seram aku ni. Kak. Malam Jumaat ni. Malam Jumaat pula. Dah malam Jumaat dah Ustaz. Kelas lagi. Lalu cucu ada kan? Ada kawan. Ini cucu tak ada. Rumah kat sebelah. Janganlah ngaji ni suruh. Ya Allah. Ni satu proses. Apa ni? Nyucikan hati. Macam mana kita nampak proses Satu proses lagi. Ni. Mula-mula kita kena buang. Tengok ni. Ni semua orang tahu dah proses ni. Mula-mula kita kena buang. Fiza Yaakob. Mula kita kena buang warna, bau, rasa. Mari pergi. Warna, bau, rasa. Tak? Ini apa benda ni? Najis. Suci najis. Najis. Ini najis. Sama je dengan ni. Hati ni kalau bagaikan mangkuk, buangkan dia punya, tuangkan, guru kata, buangkan dia punya mazmumah. Jadi, dua-dua ni, proses ni, ini, ini, dan juga ini, bagaimana nak buang, bagaimana nak hias ni? Apa proses yang orang tu kena buat? Mula-mula dia kena kenal sifat. Dan sifat maksud apa? Dia kena tahu dia kena tahu apa yang dimaksudkan dengan pemarah, contohlah. Apa yang dimaksudkan dengan gila dunia, iaitu sifat-sifat terkeji. Apa dimaksudkan dengan panjang angan-angan, cinta kemegahan, banyak makan, banyak cakap. Ada 10 sifat yang terkeji. Dah kena faham apa benda tu. Kikir, apa makna dia. Riak, apa makna dia. Ujub, apa makna dia. Kena kenal sifat tu. Kenal sifat dan kenal tanda. Apa tanda kita syukur dengan Allah? Itu yang tanda. Supaya kita tahu kita memiliki. Lepas tu,
Lepas tu kita tahu dua benda lagi. Kalau sifat itu dikatakan sifat madmumah, maka setelah belajar, kita disuruh ambil ubat penyakit. Ini bagi apa ni? Ini bagi madmumah. Ni. Okey, kita ijaz apa? Kalau madmumah, ambil ubat penyakit. Macam mana nak hilangkan, nak buang daripada hati kita ni? Kita belajar hati ni tau, ni kalau jantung ni, kalbu rohani ni. Macam mana nak buang? Macam mana nak buang sombong? Macam mana nak buang ujuk? Macam mana nak buang riak? Everything ada dalam kitab tasawuf. Completely. Lagi satu, dia katakan kaedah. Besar benar pula hati ni. Kecil dah lah. Lepas tu orang kecil hati kecil. Ini apa? Kaedah mendapatkan mahmudah. Macam mana nak dapat sabar, macam mana nak dapat syukur, macam mana nak dapat redha. Mesti ada kaedah. Betul tak? Kaedah itulah belajar di tasawuf. Okay. We have the whole picture explaining about hati. We have the whole picture. Let us know what to do after this. What action need to be taken. We have the whole picture. As to be guided accordingly. Faham tak cakap Jerman tu? Faham. Faham, Ustaz. Kita ada semua. Kita nak pergi detail. Apa detail? Mahmudah ni satu. Madmumah ni satu. Kenapa? Nak buang dia. Please get out from my heart. Keluar, kau kena keluar. Kau tak duduk dalam hati aku, pemarah. Kau tak duduk dalam hati aku. Rupanya aku tahu, engkau lah punca aku tak bahagia selama ni. Apa saja madmumah yang 10 ni kau kena keluar. You are not required. Kita kata kena keluar, tapi dalam masanya lain, kita suburkan dia. Nak marah je kita layan. Nak menjerit, kita jerit. Dia kata apa? Puas hati aku. Bukan puas hati. Suburkan madmumah. Nak marah, tahan dia. Okey, Abang Arun. Selamat bertugas. Abang Arun ni polis. Dia kadang bertugas malam. Pegang sungguh-sungguh. Biar boleh mata tak apa. Jangan sampai menjerit marah. Pegang. Cakap dengan madmumah. Aku tahan kau jangan keluar. Engkau kata keluar. Kau akan musnah hati aku. Jangan layankan dia. Jangan biarkan dia jerit. Nanti disubur. Bila subur, hati makin tak bahagia. Datang rasa hasad, buang. Jangan layan. Cakap dia nak dengki buat apa. Itu rezeki dia. Aku nak marah apa? Nak marah Tuhan bagi rezeki kat dia. Itu rezeki dia. Nanti hati kata, dia dapat cara tak baik. Itu hal dia dengan Allah. Nothing to do with me. Betul tak? Nak rasa kikir ada kat hati. Itu madmumah, kikir kedekut. Jangan fikir-fikir. Apa je duit pun masuk tahun masjid. Cakap dengan hati kita. Padahal muka kau kedekut sangat nafsu, kau tengok aku lawan kau lagi. Aku masuk duit banyak. Ustaz, Ya? boleh saya tanya, Iblis tu makhluk kan? Azazel.
Kalau syaitan tu bukan makhluk, itu adalah perangai, betul tak Ustaz? Ya, betul. Perangai tak baik. Dia bukan makhluk macam iblis kan? Tapi kita ni dalam ilmu-ilmu kita panggil syaitan lah. Maksudnya syaitan di kalangan manusia dan syaitan di kalangan jin. Betul? Ada juga. Maksudnya Tapi orang yang dia punya ketua tu lah asal iblis tu. Dia yang menurunkan watak-watak ni pada manusia yang bersikap sebagai syaitan. Tapi dalam ilmu kita yang biasa kita pakai, kita guna buatan iblis. Kita gunakan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita lebih sinonim dengan syaitan. Syaitan ni yang kita kata bekerjasama dengan nafsu ni untuk merosakkan manusia. Okey. Ini ini tak payah. Ini tak payah saling tak apa. Ini cuma contoh yang lain. Okey. Semua ni saya harap akak-akak sini boleh faham. Boleh faham? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Boleh faham? Okey. Ustaz boleh nak tengok slide yang tumbuh tadi tak? Sekejap. Mana? Yang ada bentuk bunga ni. Terima kasih. Okey, saya besarkan. Okey, bagus. Siapa nak masukkan. Nak print, boleh print. Ustaz nak tanya Ustaz. Yang dimaksudkan dengan jiwa halus ni macam mana Ustaz? Jiwa halus? Jiwa halus tu lah katakan kalbu rohani tu. Yang dimaksudkan dengan halus tu macam mana? Halus ni termasuklah perasaan. Perasaan macam mana Ustaz? Sensitivity. Kalau orang putih kata sensitivity. Dia memang watak dia memang halus. Rohani ni dia memang halus. Hati ni dia memang lembut. Sebenarnya dia memang lembut. Kalau kita boleh kalau kita boleh pupuk dia dengan betul, kita boleh bimbing dia dengan betul, dia akan pergi arah betul. Dia memang lunak. Sebab tu orang kalau bertaubat dia mudah nangis. Orang belajar agama dia mudah tunduk. Kadang-kadang waktu tu je, lepas tu dia mengadah balik. Tapi halusnya dia akan akur. Walaupun dia tak buat, dia akur pada kebaikan. Kalau kita masih ada jiwa halus tu, kita ada peluang lagi untuk apa? Untuk baik. Ada peluang lagi untuk baik lah. Tapi kalau hati tu dah kasar sangat, kalau anak kita kata anak kita nakal kan. Tapi kalau dia ada cakap kesian dekat adik. Contoh lah, dia kata kesian dekat adik lah. Kesian dekat ayah. Nak jaga saya. Walaupun dia nakal. Bila dia ada perkataan tu kesian tu jiwa halus tu. Jiwa halus ni masih ada tau. Maksudnya dia ada chance untuk berubah. Suami kita ni orang kata garang. Ada orang dapat suami garang. Tapi satu hari dia kata dia belikan kita makanan kesian lah dekat Joyah. Abang Liman belikan mi goreng. Tahu Joyah penat tapi kadang garang. Kesian kat Joyah. Joyah tak sihat. Joyah mungkin nak ingin makan mi goreng ni kedai Mak Limah. Ni Abang Liman belikan Joyah. Dia masih ada jiwa halus. Jiwa halus ni ada peluang untuk berubah kerana kalbu rohani dia masih ada memiliki ciri yang positif. Kak Siti? Ya Ustaz. Ustaz, maknanya kalau kita nak mencari ubat penyakit mazmumah ni, kita just go back to the source atau the root of the problem Ustaz. Yes. Okay, and the source is to know everything. Tahu semua-semua dia. Apa problem dia dekat sombong ni? Kenapa manusia jadi sombong? Kenapa selalu sombong, kenapa? Dan apa ubat pada sombong? Tahu penyakit, maka ubat. Tahu penyakit, maka ubat. Supaya
Penyakit ni dia buang apabila dia sembuh. Kalau boleh buang dengan ambil kat tangan, boleh operate bayar RM10,000, pergi ke hospital tawakal, doktor saya nak operate. Apa penyakit awak nak buang? Sombong, riak, ujub. Okey, satu penyakit RM1,000, RM3,000. Boleh? Aku boleh. Bayar. Dia operate. Kalau boleh gitu senang. Dia operate, dia keluarkan, nanti dia masuk plastik. Ni awak ni sombong. Ni awak punya ujub. Ni awak punya riak. Lepas tu tak riak-riak dah. Dah lama datang balik riak. Doktor nak operate lagi lah kali keempat. Kalau boleh macam tu kan. Mudahnya. Tapi sebab dia bukan fizikal. Dia bukan fizikal. Dia rohani. Yang tak nampak. Jadi nak hilangkan ni, mesti ada doktor rohani. Doktor rohani inilah nama dia para ulama'. Dan mereka bukukan ilmu ni sebagai panduan umat-umat ni dalam satu ilmu nama tasawuf. Okay, you get me or not, my friend? Faham tak apa saya cakap ni? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Kalau kita kata benda lah Ustaz ni bagi PS tadi. Faham. Manusia lah. Faham. Sikit Ustaz. Penat aku dia kata. Okey kawan. Ustaz, boleh saya tanya? Saya. Kadang-kadang orang kata sifat yang ada pada kita ni macam marah tu dia ada dua, ada baik ada buruk. Misalnya kita marah pada diri sendiri bila kita buat sesuatu tu tidak betul. So adakah marah itu masih dikira sebagai mazmumah? Dia gini, dalam mengenali sifat mazmumah ni, dia kena kenal sifat tu macam mana. Dan dia ada satu benda dalam tajuk kecil, nama dia batas. Maknanya marah ni kena ada, tapi ada batas. Ada batas mana apa? Ada benda kita boleh marah, ada benda kita tak boleh marah langsung, dan ada benda kita kena marah cara yang betul. Kalau anak kita dipakai tak betul, kita marah, kita jerit. Itu betul tak betul? Anak kita bawa pinggan, dia terpecahkan gelas. Betul. Betul. Gelas tu kita beli daripada Paris. Kita beli gelas tu kat Paris. Pong pecah. Dia bawa pinggan, dia pecah. Bukan dia empas, dia selepas. Jadi kita marah. Itu betul. Kawan, adakah saya dah menjawab ke atau ada lagi tak jelas? Faham. Maksudnya ada batas lah. Ada perkara yang kita boleh guna walaupun dia mazmumah. Mazmumah ni, dia ada batas. Dia ada batas yang menghadkan, yang membolehkan kita buat. Tapi apa had dia? Ni had dia. Tak boleh over. Kalau over tu nama dia mazmumah. Jai? Apa Jai? Ustaz, just nak tanya, mungkin ada kaitan dengan topik hari ni Ustaz. Ya. Ini mengenai peranan korin. Adakah dia boleh mempengaruhi atau berperanan dalam sifat mazmumah atau mazmumah muda kita? Korin ni benda yang makhluk yang ada dengan kita lah. Korin ni benda yang ada dengan kita. Kembar kita ke Ustaz? Dia kata kembar kita lah, macam kembar kita lah. Adakah dia berperanan Ustaz? Ada macam-macam huraian pada korin ni. Ada macam-macam huraian kan. Dia korin ni dia asal daripada hati kita jugalah. Kalau hati kita baik, dia akan menolong mengilhamkan. Ada yang ulama kata gitu. Korin ni dia, saya tak ada banyak ilmu tentang korin ni. Saya pun jarang bertanya pasal korin ni. Tapi yang saya tahu korin ni dia ada dengan kita. Dan yang pun yang guru kata dia ikut hati kita. Lepas tu apa benda pun korin kita, dia ada dengan kita. Yang penting kita kena betulkan hati kita. Lepas tu cerita pasal hati ni, dia bercerita benda yang panjang. Satu proses yang panjang. Untuk baiki dia, dan proses ini, tu nama dia tahalli, dan hasil tajalli. Benda ni lah nama dia mujahadah. Okey Jai. InsyaAllah. Saya dapat terang yang tu yang saya mampu je lah. Saya tak dapat cerita banyak-banyak pasal korin ni. Okey. Alamak, dah pukul 10 lah, boh.
Okey. Tengok adanya dah muak 3 kali pun tu. Okey, kita berhentilah. Hari ni nak baca doa COVID ni. Besok wah. Yes, Ustaz. Yes, Ustaz. Yes, Ustaz. Kerana firman Allah Ta'ala. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. Kita baca atas balik InsyaAllah, Ustaz. Kemudian ladingkan olehmu melihara jantung daripada benda baik. Buang benda tak baik. Lepas tu hias dengan benda baik. Kerana beberapa perkara. Berapa perkara ni? 5 perkara. Nanti tomorrow kita akan cerita sikit tentang ni. Dan kita akan cerita sikit tentang ni. InsyaAllah, Ustaz. Okay. Interesting tau belajar tasawuf ni. Macam mana interesting belajar fiqah, interesting belajar tauhid. It's very interesting. Sebab diri kita ni memerlukan dia. Kalau kita rasa interesting, okay. Kalau kita rasa boring, ni payah sikit lah. Sayang. Nak istiqamah pun payah. Yang kata nak belajar lama-lama, nak istiqamah pada benda sekejap pun rasa resah. Ni interesting ke boring? Interesting. Interesting. Mantul. Very interesting. Interesting. Jangan boring tau belajar agama. Sebab tak pernah belajar orang ni. Belajar. Belajar informal je Ustaz. Nak belajar formally pun gini ikut kitab. Perlahan ikut follow kan. Apa-apa benda panduan yang kita dapat. Apa pun Allah akan beri kita ilmu. Apa pun Allah tak akan sia-siakan usaha kita. Allah kata dalam di kursi, engkau datang sejengkal, aku datang sehasta. Bukan Allah tu berlari. Kau datang berjalan, aku datang berlari. Maksud dia apa? Bantuan Allah ni, rahmat Allah ni lebih cepat daripada apa yang kita jangka. Tu jangan risau. Apa disuruh belajar, kita belajar. Apa disuruh amal, kita amal. Apa suruh ubah, kita ubah. Allah takkan sisihkan kita. Kat dunia, akhirat. Yang penting apa disuruh belajar, kita belajar. Yang lain rezeki dua, serah pada dia. Dia uruskan. Bukan urusan kita. Kalau dapat faham begitu, mudah. Okey. Malam ni nak baca doa COVID. Adakah kawan kita minta niatkan bapak dia? Doris ada ke? Doris kat mana? Ya, saya Ustaz. Doris, apa nama ayah Doris? Ya, saya Ustaz. Doris, apa nama ayah Doris? Samawi bin Abang. Samawi bin Abang. Orang Sarawak ni. Okey. Kita niatkan moga-moga sembuh ni ayah pada kawan kita ni orang Samarhan. Samarhan Kuching Ustaz. Orang Kuching. Berdekatan lah dengan Samarhan. Kuching. Saya dah lama tak pergi Sarawak. Sejak pencen ni tak pernah pergi lagi. Okey. Kita baca doa ni. Kalau ada kawan-kawan, saudara yang kena COVID kan, atau apa saja penyakit lah. Apa saja wabak kan, demam ke apa benda ke. Kita baca, kita niatkan ya Allah, moga-moga dia dan semuanya sembuh. Sebutlah nama dia, kita niatkan nama dia. Gitulah cara kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz. Alisna minal waba ya Allah alaman 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 ya jabbar ya ghaffar ya sattar alisna minal waba ya Allah alaman 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 ya aziz la yudam ya qayyum la yanam alisna minal waba ya Allah alaman 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 ya zal ni'matis sabiqah wa ya zal karamatil zahirah ya zal hujjatil balighah alisna minal waba ya Allah alaman 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 ya qayyimul la yazul wa ya alimul la yasa ya baqi la yafna khalisna min wabak ya Allah alaman 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 ya hayyul la yamut ya samadul la yat'am ya ghaniyul la yaftakir khalisna min wabak ya Allah alaman 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 ya arhamu min kulli rahim ya alamu min kulli alim ya ahkamu min kulli hakim ya akramu min kulli karim ya a'zamu min kulli azim ya aqdamu min kulli qarim
Alisna min al-waba ya Allah. Alaman, alaman, alaman. Ya man huwa fi sultanihi qawi, ya man huwa fi zatihi al-qawi, ya man huwa fi idhihi latif, ya man huwa fi lutfi syarif, ya man huwa fi mulki ghani. Alisna min al-waba ya Allah. Alaman, alaman, alaman. Ya man ilaihi yahrubul asim, ya man alaihi yatawakkalul mutawakkilun, ya man ilaihi yalja'ul laji'un, ya man ilaihi yabda'ul mudhibun. Alisna min al-waba ya Allah. Alaman, alaman, alaman. Ya Allah, as'aluka bi asma'ika ya alim ya daim ya hakim ya sabur ya wadud ya afu ya ghafur ya syakur ya kudus ya ghayyur ya qayyum. Hadisna min waba ya Allah. Alaman, alaman, alaman. Ya sami ya badi ya rafi ya wasi' ya hafiz ya mukid ya mujib. Hadisna min waba ya Allah. Alaman, alaman, alaman. Ya khalikan nur ya nur, ya nur an-nur qabla kulli nur, ya nur ba'da kulli nur, ya nur fawqa kulli nur, ya nur kullu nur. Khalisna min waba ya Allah. Alaman, alaman, alaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Khalisna min waba ya Allah. Alaman, alaman, alaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf semua, pasti banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon ampun dan maaf. Semoga Allah rahmati pertemuan kita dan beri kita ilmu dan amal untuk jadikan ia bekas bagi amal soleh. Jumpa esok pukul 8, kita baca kitab Muhimmah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله 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 الحمد لله